Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sami'un al-basiru wal mutakallimu. Muka surat 23 dah. Tu dia kata sifat sama', basar dan kalam. Dia kata sami'un. Itu kalau kita baca berhentilah. Kalau kita baca sambung, sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Tu sami'unil basiru wal mutakallimu. Temu dengan dua tanwin enggak? Dia kena wak marinung lah. Nah, sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Sami'un yakni Allah zat yang maha amat mendengar. Al-basiru yakni Allah zat yang maha amat melihat. Wal mutakallimu yakni Allah zat yang maha berkata-kata. Lahu ada baginya, bagi Allah Ta'ala tu sifatun, beberapa sifat-sifat, sab'atun yang 7, yakni yang dibilang secara tafsilinya 7, tantazimu yang dipelaturkan, yang disusunkan. Dah. Jadi kalau gitu malamnya kita nak masuk sifat sama'. Tu isyarat sami' tu naknya ialah zatun muttasifatun bis sam'i. Zat yang bersepakai di zatnya satu sifat yang namanya sama'. Terjemah Melayu kitanya ialah
pendengaran. Kalau tengok dia kata sebelah sama mendengar. Ni orang panggil kurang tepat. Kurang tepat terjemahan sama tu mendengar, kurang tepat. Pak kalau sami mendengar, sama mendengar. Allah itu beratlah tu dia. Tu. Kalau penyapu, sapu. Orang yang menyapu, sapu. Lepas tu mana penyapu, mana orang yang menyapu, mana yang tersapu. Tak ada sapu belaka. Tak tepat cakap lagu tu. Awak pergi ambil sapu siapa? Pergi ambil sapu siapa? Mana lagu tu? Awak tak cakap gitu. Awak pergi ambil penyapu sapu siapa? Baru tu. Baru kena. Jadi sifat sama' ni kalau kita terjemuh dalam bahasa Melayu yang lebih tepatnya ialah pendengaran. Ini satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala yang sedia kala ada dan kekal selama-lamanya. Tak serupa dengan pendengaran kita. Lagi tidak berhajat kepada orang lain untuk menjadikan pendengaran di zat Allah taala. Lagi pula pendengaran Allah tu satu, tidak berbilang. Kalau kata mendengar, patut mendengar Allah tu satu. Pening jadi kita. Mendengar Allah tu satu je. Tuhan mendengar satu ke? Pekak benar kalau lagu tu. Kita mendengar ni banyak. Dengar ustaz kecek, dengar orang tu buat, dengar orang ni mengopak, dengar orang ni ceramah, dengar orang ni maki orang ke apa tak kira. Banyak kita mendengar ni. Jadi mendengar ni bukan satu, banyak. Hak satunya pendengaran. Tu baru kena. Jadi kita baiki sama iwak kurungnya mendengar, naknya ialah pendengaran. Kerana hak itulah hak sifat yang ada di zat. Hak dinafikan oleh Mu'tazilah. Jadi kalau mendengar, Mu'tazilah kata Allah mendengar. Siapa yang kata Allah tidak mendengar, kafir dia. Mu'tazilah pun kata Allah mendengar. Tapi Mu'tazilah kata Allah mendengar tu dengan zatnya, tidak ada sifat pendengarannya. Gitu. Jadi Allahu sami'un bi zatihi. Selalu dah. Allahu sami'un bi sam'ihi hiya zatuhu. Allah zat yang maha mendengar, dengan pendengarannya itu ialah zatnya, katanya Mu'tazilah. Tapi kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Tu Allahu sami'un bi sam'ihi. Was-sam'u hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Tu. Allah zat yang maha amat mendengar, dengan bersepakai di zatnya pendengaran. Yang bermula pendengaran itu ialah satu sifat yang ada sedia kala, kekal selama-lamanya di zat Allah Ta'ala. Itu baru ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kata ngaji Tuhan maha mendengar saja, tak naik ke tahap ahli sunnah lagi tu, baru duk setara dengan Mu'tazilah ya Pak. Ni. Jadi kita ni nak jadi ahli sunnah wal jamaah, orang panggil siapa ke tahap ahli sunnah wal jamaah sungguh tu mana? Iaitu Allah zat yang maha amat mendengar, dengan bersepakai di zatnya sifat pendengaran. Gitu dah. Sebab tu kalau dalam kitab ni pun ada juga dia sebut ni, Allah maha mendengar, namun pendengaran Allah. Tengok. Ni orang Indonesia ni wak syarah ni. Sebab apa orang kata gitu? Sebabnya kalau kita di tanah Melayu ni, sebelah tanah Melayu ni orang Jawa tulis ni. Kiai apa ni? Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Dia wak syarah ni. Diterbit oleh lembaga apa ni? Nahdlatul Ulama, Ta'lif wan Nashr dia panggil. Penulisan dan penyebaran Nahdlatul Ulama Jember. Baca Jember. Tu. Ini orang Jawa awak ni. Tapi nak ayatnya bahasanya tepatnya begitu. Di tanah Melayu kita ni sebenarnya bukan Syekh
Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Makki yang mula-mula menterjemahkan sifat ma'ani ni dengan letak pe, bukan. Nah, Syekh Daud Fatani pun dalam kitab dia hak tebal, ada kitab Usuluddin hak tebal, nama apa tak ingat dah, Zahra ke apa tu, Warduz Zahra ke apa tak ingat dah, tebal sekali, yang terbesar Syekh Daud Fatani kali tebal ni, ada kat rumah saya ada tu tebal ni, kitab tauhid hak Syekh Daud Fatani. Didapati Syekh Daud Fatani pun beberapa sifat ma'ani tu dia terjemuh letak pe dah, antara lain sama, basar, kalam, pendengaran, penglihatan, perkataan. Dia letak pe dah. Sebab apa? Sebab nak maksud oleh ulama-ulama Arabnya ialah satu makna yang wujudiyah, satu makna yang ada, yang bangsa ada di zat Allah Ta'ala. Setara mana ada? Lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan hijab maknawi oleh Allah daripada kita ni, pasti diberi nampak kita sifat ma'ani tadi. Sebab sifat-sifat ma'ani itu wujudiyah, maka kullu mawjudin yasihu an yura yasihu an yasma'. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Walaupun sekarang kita tak dapat lihat, tak dapat dengar. Sebab tu zat Allah tu wujud dah, wujud. Maka boleh tak nampak zat Allah? Boleh. Sebab apa? Tiap-tiap benda ada, sah untuk dilihat. Walaupun sekarang kita tak dapat lihat. Sebab apa? Sebab Tuhan tak bagi lihat. Tuhan letak hijab. Hijab maknawi. Tak ada pun apa hijab ni, tapi hakikatnya terhijab kita. Itu. Sebab tu kalau Syekh pada Mekah dalam kitab Bakuratil Amaninya, dia semua sifat ma'ani ni diperbaharukan terjemahannya dengan letak pe. Kudrat, pekuasa, iradat, penentu, ilmu, pengetahuan, hayat, pehidup. Tengok. Sama, basar, kalam, pendengaran, penglihatan, perkata atau perkataan. Itu nak cerita kata bahawasanya juhudnya, bersungguhnya ulama dulunya nak supaya kita ni memahami ilmu yang kita belajar ni seperti mana orang Arab faham. Orang Arab faham lagu tu, kita orang Melayu faham lagu tu juga. Supaya tak lari sikit pun. Jadi kena terjemuh dengan tepat. Takut kita duk faham Allah bersifat dengan sama. Apa? Sama ni mendengar. Tuhan mendengar kan? Dengar gitu. Dengar. Zat dia je dengar lah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tak faham lagu tu. Tak i'tikad lagu tu. Lepas tu kalau kita i'tikad lagu tu, walau belajar sifat 20 pun bukan ahli sunnah tu. Baru tahap Mu'tazilah je baru tu. Bukan ahli sunnah lagi. Jadi nak jadi ahli sunnah biar tepat. Terjemuh kita tu biar tepat. Sebab tu tengok dia kata, namun pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Dari segi bahasa pun betul. Pendengaran ni satu sifat yang Allah Ta'ala buat di anak telinga kita, yang dengan dia kita mampu mendengar. Kan lain tu. Jadi pendengaran dengan mendengar ni sama tak? Tak sama. Kenapa tak sama? Kerana tiap-tiap orang yang mempunyai sifat pendengaran tentu tidak pekak. Betul tak? Tentu tidak pekak. Kenapa? Kerana lawan bagi pendengaran tu pekak, tuli. Tapi tidak boleh kata tiap-tiap orang yang tidak mendengar tu pekak. Boleh kata gitu? Tiap-tiap orang tak mendengar tu pekak belaka. Pak kalau ada hak sini ni, pak kita ni ada duduk tidur ke mana, dia bukan nak ngaji sangat dak tu ni. Sambil-sambil nak tunggu isyak ya. Dia duduk pak nyanda tidur. Sudah tidur, sudah ngajar kat orang komat, sudah semaya, orang tanya, "Aku mana mun peh ada ustaz ngajar dia?" Tak payah, aku tidur dia. Tak dengar. Aku tak dengar apa aku tidur. Awak pekak lah kalau gitu. Boleh kata gitu? Yang marah ke dia, bila masa aku pekaknya dia sini. Aku tak dengar. Dah tak dengar pekak lah. Tak dengar tu bukan lawan pekak. Tak mendengar tu lawannya mendengar. Mendengar lawannya tidak mendengar.
Nampak tak? Jadi kalau kita kata sama' ni artinya mendengar, lawa dia bukan pekak. Lawa bagi mendengar, tidak mendengar. Ada ni. Pas tidak mendengar ni belum tentu mustahil lagi atas Allah. Tidak mendengar ni belum tentu mustahil lagi. Sebab apa? Sebab mendengar Allah Ta'ala tu lihat kepada apa yang didengar. Kalau Allah mendengar benda yang qadim, maka sedia kala lagi dia mendengar benda tersebut. Nah, kalau benda tu benda baru, arti baru ni dulunya tak ada, baru ada. Nah, ada dia didahului oleh tak ada. Macam kita. Zaman Firaun ada tak kita? Tak ada lagi. Nah, Tuhan tak buat lagi kita zaman Firaun. Lepas tu zaman Firaun tu kita ada tak? Tak ada. Lepas tu bila tak ada Tuhan dengar tak kita? Zaman Firaun dulu. Tak berani nak jawab dia tu ni. Dia kata, jawab tak mendengar ke? Pekok pula tu kapil lah. Mungkin jadi kita. Jawabnya tak mendengar lah. Apa tak mendengar Ustaz? Dah kita ada tak? Tak ada. Tak ada tak dengar. Apa lagu tu? Sebab takluk sifat sama' dan basar kepada benda yang wujud dia. Benda yang ada. Sama ada benda ada tu qadim atau hadis. Sama ada benda ada tu bahasa sedia kala. Mana? Seperti zat Allah dan segala sifat-sifat Allah. Atau benda ada tu bahasa hadis, bahasa baru. Macam kita ni. Kita ni ada ke? Tapi ada kita ni baru. Dulunya tak ada. Didahului ada kita oleh tiada. Maka ketika mana Tuhan belum menciptakan kita lagi, kita tu ada tak? Tak ada. Lepas tu Tuhan dengar tak kita di dunia ni? Tak dengar kita di dunia. Maka kita tak ada lagi di dunia. Lepas tu pekak Tuhan. Hei, tak pekak. Sebab apa? Tak mendengar bukan lawan dia tu. Bukan lawan pendengar, bukan. Tak mendengar tu lawan dia mendengar. Tu lagu tu. Lepas tu hak lawan bagi pekak ke apa? Pendengaran. Itu ni. Lagu tu. Pendengaran tu lawan bagi pekak. Sebab tu orang hak tak ada sifat pendengaran dipanggil orang apa? Pekak. Orang tuli, orang pekak. Sebab apa? Tak ada sifat pendengaran. Pak kalau tak ada sifat pendengaran dia mendengar, ndoklah, muka tak ada sifat pendengaran. Tetapi kalau orang yang tidak mendengar belum tentu tak ada sifat pendengaran. Barangkali dia tidur atau dia malah cara dia paling tipas telinga tak sedengar. Itu lagu tu. Jadi pendengaran lawan dia pekak tuli, mendengar lawannya tidak mendengar. Lain tu. Jadi sebab tu tengok nak marah kepada macam mana. Sebab kita ayat gitu tu ada sebilangnya ustaz-ustaz juga. Zamela ni marah ke Syekh pada Mekah. Bukan marah biasa-biasa. Siapa kata bukan ahli sunnah nah gapo berat. Karamiyah tak karamiyah. Berat benar tu. Padahal Syekh pada ni orang alim tu sungguhlah di Mekah Al-Mukarramah tu. Mujaddid fil ilmil kalam. Mujaddid dalam ilmil kalam pada tanah Melayu enggak? Syekh pada Mekah. Dengan dia ni cerah ilmu tauhid kita mengaji. Kalau tidak duk pening. Sebab apa pening? Sebab masa kita mengaji sifat wahdaniyah itu ingat dah. Tuhan ni bersangatan esa pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan. Pada segala sifat apa maksud? Yakni sifat Tuhan tu banyak. Banyak sifat Tuhan, bukan 20 ya, banyak tak nak bilang. Tapi satu jenis jua, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, betul tak? Tak ada di zat Tuhan 2 kudrat ke 3 iradat 5 sama, tak ada itu. Satu belaka, satu perkara belaka. Kalau kita terjemah satu sama mendengar, satu mendengar, kayak pening lah gitu. Satu mendengar. Berat benar Tuhan dengar ke apa satu tu? Jadi kalau kita mengaji cara hak Syekh pada Mekah ni terjemuh dengan cara baru, satu sama artinya satu pendengaran. Betul? Dengan bersepakai satu pendengaran tu Allah Maha mendengar segala benda yang ada. Sama ada benda ada tu qadim atau hadis sedia kala atau baru. Sama ada benda hak baharu tu pula zatan, jirman, aradan, aswatan, tak kira. Sama ada jirim ke, jisim ke, arak ke, atau suara ke, Tuhan dengar belaka.
lagu mana Ustaz? Lagu tu. Contoh. Rambut ni ialah zat atau jirim kita panggil. Betul tak? Warna hitam di rambut ni ialah arak. Betul tak? Sifat yang ada pada hitam. Sifat yang ada pada rambut. Hitam tu bukan rambut. Hitam tu sifat yang ada pada rambut. Kalau hitam ialah rambut, tiap-tiap hitam semua rambut ni hitam ni. Rambut orang panggil. Ni hitam. Ni pun hitam. Lepas tu rambut juga ni. Bukan. Hitam tu arak, sifat yang menopang pada zat jirim tadi. Jadi rambut kita ni zat atau jirim dia panggil. Lepas tu hitam yang ada pada rambut tu ialah arak, sifat yang menopang pada zat rambut. Ada rambut? Ada. Zat rambut pun ada. Warna hitam yang ada pada rambut pun ada. Kalau gitu Allah Ta'ala dengar ada rambut kita? Dengar. Dengar sebab ada. Lepas tu Allah Ta'ala dengar ada warna hitam yang ada pada rambut kita? Dengar. Kita boleh dengar rambut? Boleh. Ambil rambut tak lenga. Tak dengar ya. Atau bising rambut ni. Boleh. Tak boleh. Tu nak kata tak sama pendengaran kita pendengaran Allah. Boleh dengar warna hitam? Tak boleh. Pendengaran kita hanya mampu mendengar aswatan, suara saja. Itu pun suara dengan syarat kena kuat, kena dekat, tak boleh jauh sangat. Nak kau duduk seujun kacau, tak betul, tak jelas, dengar suara tapi tak jelas apa nak bercakap. Kita kena dekat, kena kuat, kena jelas, baru boleh dengar. Itu kita, pendengaran kita ni terbatas pada suara saja. Itu pun diizin untuk kita mendengar. Kalau tidak diizin untuk mendengar, walaupun kita ada sifat pendengaran, maka tidak dengar kita. Kerana yang memberi kita dengar dan yang memberi kita lihat tu Allah. Hakikatnya ialah Allah. Sebab tu Sayyidina Umar ketika mana dia berkhutbah di Masjid Nabawi, Allah Ta'ala bagi Sayyidina Umar tu nampak tentera Islam hok jauh beratus-batu. Sariyah jabat, hei tentera ke bukit. Lepas tu Tuhan bagi pula tentera hak ada beratus-batu tu dengar Sayyidina Umar kecek, padahal duk jauh. Itu nak kata bukti yang memberi dengar dan yang memberi lihat tu Allah. Tu secara adat sahaja kita mendengar tu suara dan mesti kena dekat, mesti kena jelas. Adapun menyalahi adat, boleh ke tidak dengar suara yang jauh? Boleh. Kerana yang memberi dengar tu ialah Allah. Memberi lihat yang jauh, boleh. Kerana yang memberi lihat tu ialah Allah. Secara adat saja kita melihat benda tu mesti kena dekat, tidak ada tabir, mesti berhubung dengan cahaya. Itu kan? Itu orang panggil rukun-rukun melihat secara adat. Tetapi hakikat yang memberi nampak, yang memberi lihat, yang memberi dengar ialah Allah. Maka sah menyalahi pada adat. Sah. Macam kita sekarang cakap dengan mulut, dengan lidah. Tuhan letak sifat perkataan kita ni di anak lidah, anak tekak kita. Boleh bercakap. Pada adat ni sah ke tidak? Mulut tak boleh cakap, Tuhan letak lain pula sifat perkataan kita. Boleh? Tak kaki ke letak tangan boleh? Kau tak boleh? Tak boleh tangan kejek, mulut tak kejek, tak boleh. Tak. Kalau kita tak mengaji hukum akal, hukum adat ya tak boleh. Mana boleh Ustaz? Mana ada tangan kejek? Kalau ada, tak terima saya. Sungguh. Kalau Quran SD kata lagu mana? Sudah pening dia. Okay? Quran SD sebut kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada ini hari, yakni hari akhirat kelak, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka itu manusia. Lepas tu hak cakap siapa? Wa tukallimuna aydihim, cakap dengan kami segala tangan-tangan mereka. Tangan ni Tuhan buat sifat perkata, sifat kalam, boleh bercakap dengan Tuhan. Yo ya. Bukan isyarat.
Bukan isyarat kata Tuhan. Bahasa Arab itu bukan. Tangan kecek Nah. Jadi kalau orang tak mengaji hukum akal, hukum adat, dia kata, karut cerita. Apa betul dak? Mana ada tangan kecek? Kafir tak dia? Kafir kerana ingkar Quran. Tapi kalau orang reti hukum akal, hukum adat boleh beza. Baca ayat Quran kata Tuhan kata, tangan bercakap. Tangan Tuhan letak sifat kalam boleh bercakap dengan Tuhan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan menaik saksi oleh kaki-kaki mereka itu dengan apa yang mereka itu usahakan di dunia mula. Kaki pun boleh kecek ke? Nah, naik saksi. Asyhadu. Nah, syahidna. Nah, syahid tu. Nah, kami menyaksi, kami lihat betul tu hak tangan kata tu betul berlaku. Nah, nak kata kena. Tu. Menyalahi akal ni Ustaz. Akamu tu akal Abu Jahal, bapak bodoh kalau kata menyalahi akal. Bukan menyalahi akal, menyalahi adat. Nak faham tu? Menyalahi adat aja. Adat tak ada lah tangan kecek. Dah agak pun makan ni mulut kita kecek, tangan pun nak kecek juga penat lah. Nah, tom yang putih, tom yang merah, tiba-tiba bunyi. Hak mana sah ni? Jangan tengah hak tangan ni hak mulut. Tak ada lagu tu hewan tak sah lah. So dipu tak mampu kita nak jaga betul tak? Ya hak so tu lah payah kita nak jaga. Nah, hak dua senang sikit, betul tak? Hak dua benar mata boleh penjam, boleh lari nak tengok. Nah, tangan tak usah pergi tak usah ambil bagian ni, boleh lagi. Tapi kalau hak so payah sikit nak ngaji, nak jaga pada hak dua. Mana? Mulut dan kemaluan payah. Payah tu. Nah, tu dia payah sikit. Nah, bawah tu dia tak ada otak mana. Ada yang bekah bangun siap. Dia tak kira ustaz atau ustaz begitu dah. Sekarang gitu. Maka sebab tu nak jaga, sebab tu Tuhan kata, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ke siapa, wayak ke siapa, ceramah ke siapa, ajar ke siapa, keping ke siapa, lil mu'minin, pada orang hak beriman ngerti. Ghuddu min absarihim, pejam mata kalian daripada melihat perkara-perkara yang haram. Pejam mata dulu, barulah wa yahfazu furujahum, baru boleh jaga kemaluan. Sebab apa? Sebab daripada mata jatuh ke konek dia. Dia bukan jatuh ke hati dia. Jatuh ke situ tu. Tu bahaya. Sebab tu kalau mata tak jaga tu kan, naik bekah lalu. Waktu tak ada otak ke tu. Tu lagu tu dah. Habis itu. Tu. Tengok. Dia kata mana? Namun pendengaran Allah Ta'ala tidak sama dengan pendengaran manusia. Yang bisa ni Indo ni yang bisa, yang boleh lah, itu maknanya yang bisa dibatasi ruang dan waktu. Tu memang dah kita kena ada waktu kita dengar, waktu kita kita mendengar orang tu bercakap masa mana, atau ruang lingkup mana kita dengar, di masjid ke, di surau ke, kena ada batas dia lah. Kalau orang duduk sana, kita duduk sini, kita duduk dia duduk cakap, kita tak boleh dengar secara adat. Boleh juga kalau ada live. Tengok. Zaman lah ni tak ramai hak tak ada ni. Nah, betul tak? Tapi ramai ada ni, kita tengok berapa orang hak duduk mata duduk tengok tu. Dia tak duduk boleh ada surau ni, tapi boleh dengar, boleh tengok. Secara adat saja, tak boleh tengok, tak boleh dengar tu. Tu lagu tu. Allah mendengar dengan jelas semua yang diucapkan oleh hamba-Nya. Tidak semestinya ucap semua benda yang ada. Hamba sebut dah tadi. Sifat pendengaran dan sifat penglihatan ni dia berhubung kait dengan perkara yang ada. Tu dah. Sebab tu kalau dalam kitab Arab dia kata lagu ni. Dia kata dalam kitab Arabnya, mana ni? Dan kita Arab itu kan ni. Wal wasama'u, dan bermula sifat pendengaran itu
lahu ada baginya sab'atu mataliba, ada 7 segala perkara yang dituntut. Dituntut pada sifat Tuhan di atas kita. Mana pertama? Nashhadu, kita menyaksi. Wa na'taqidu, dan kita mengiktikadkan dalam hati kita, anna sama'allahi, akan bahawasanya sifat pendengaran bagi Allah itu maujudun, ada. Kalau Allah buka, nampak sifat pendengaran Allah. Wa qadimun, sedia. Ada sifat pendengaran Allah di zat Allah tu sedia kala. Wa baqin, dan kekal. Wa mukhalifun li sama'inal hadithi, dan tak sama dengan pendengaran kita yang baru ni. Wa ghaniyun 'anil mukhassisi, dan pendengaran Allah tidak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Adapun pendengaran kita berhajat kepada orang yang Tuhan yang menjadikan. Sebab tu pendengaran kita ni boleh bertambah dan boleh berkurang, sebab dia arak yang menumpang pada telinga kita. Lahir-lahir mula tak dengar lagi orang cakap jauh-jauh tu. Sebab tu orang tuanya disunatkan azan qomat di telinga baby, bukan azan qomat di speaker masjid surau. Boleh bayi tu hongga pergi masjid surau, Allah dah di telinga dah. Sebab apa? Dia sikit baru tu, lama-lama dia Tuhan tambahkan lagi kemampuan orang panggil untuk dia mendengar. Lama-lama boleh dengar jauh-jauh. Lama-lama kurang pula dah, tak jelas. Jadi pekak pula dah ni. Tak pekak benar, pekak sikit dengar. Tu. Sama penglihatan pun kita kat kita ni berhajat kepada yang menjadi. Yang menjadi tu mengubah semua setiap hari. Tu tengok. Adapun sifat pendengaran Allah dah. Wa ghaniyun 'anil mukhassisi, tak berhajat kepada yang menjadi. Wa wahidun, dan satu saja pendengaran Allah. Wa ammut ta'alluqi, dan meratailah kerja sifat pendengaran itu bi jami'il mawjudati, dengan sekalian benda yang ada. Asal kata benda tu ada, sifat pendengaran Allah bertakluk, berhijau buat dengan perkara tersebut. Sawaun kanat zawatan au aswatan, sama ada perkara yang ada tu ya bahasa zat ke atau bahasa suara. Bahkan sama ada perkara hak didengar oleh Allah tu bahasa qadim atau hadis, bahasa sedia kala atau baru. Mana hak qadim? Zat Allah dan segala sifat-sifat Allah. Qadim tak? Qadim. Ada tak zat Allah? Ada. Sifat-sifat Allah ada tak? Ada. Maka Allah mendengar zatnya dan segala sifat-sifatnya. Dalam kitab Arab kata mana? Fa innallaha ta'ala yasma'u zatahu bisam'ihi wa yasma'u sifatahu bisam'ihi wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Dia kata gitu. Maka bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mendengarlah ia akan zatnya dengan bersepakai di zatnya sifat pendengaran. Allah mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarannya. Allah Ta'ala mendengar akan segala sifat-sifat yang wujudiyah, yang ada di zat dia, dengan sifat pendengarannya. Kudrat ada tak? Ada. Iradat ada tak? Ada. Ilmu ada tak? Ada. Hayat ada? Ada. Basar kalam ada? Ada. Idrak ada? Ada. Takwin ada? Ada. Atau sifat yang lain di atas nama wujudiyah juga, di atas khilaf, sifat rahmat, sifat apa. Kalau wujudiyah, maka Allah mendengar akan segala sifatnya yang ada di zatnya dengan sifat pendengarannya. Patu sifat pendengaran ni ada tak? Ada tak? Ada, tak disebut dah ke? Maujudun, ada. Patu Allah Ta'ala dengar tak sifat pendengaran dia? Dah ada ke? Dengar. Dia dengar apa? Dengar sifat pendengaran itu. Tu. Wa yasma'u sam'ahu bi sam'ihi, dan Allah maha mendengar sifat pendengarannya dengan sifat pendengaran itu juga. Itulah gitu dah. Jadi kalau bertakluk sifat pendengaran Allah dengan perkara yang qadim seperti zat Allah dan sifat-sifat Allah, maka nama takluknya takluk tanjizi qadim dia panggil. Luluh sedia kala Allah maha mendengar segala zatnya, maha mendengar zatnya dan segala sifat-sifatnya. Jadi bila Tuhan dengar zat dia, sifat-sifat, sedia kala lah. Sebab apa? Zat Tuhan sedia kala, sifat-sifat Tuhan sedia kala, pendengaran Tuhan pun sedia kala. Itu dah.
Kemudiannya kalau yang hadis yang baru maksudnya makhluk ni. Sebelum Tuhan buat alam makhluk ni, kita berapa ni tak ada kita ni. Hak adanya hanya kun hizat. Apa? Semata-mata zat Allah Taala. Lepas tu Tuhan mendengar tak kita? Jawabnya tidak mendengar. Lepas tu pekak Tuhan. Abahmu nek sini. Orang tak panggil pekak. Lepas tu Tuhan layak mendengar sedia kala. Dah. Sebab apa? Sebab dia tak pekak. Sebab dia ada sifat pendengaran. Nisbah sebelum makhluk ni dia jadikan, dia wujudkan, diadakan, diciptakan, maka Tuhan mendengar makhluk ni layak, padan, patut, sedia kala Tuhan mendengar. Sebab apa? Sebab dia ada sifat pendengaran. Maka namanya ta'luq suluhayyun qadimun. Khija samak ketika tu dipanggil khija patut, padan, layak, sedia kala. Gitu. Macam gitu sebelum nak dengar ngajar malam ni. Petang tadi tak payah gitu juga. Kuliah pun tak start lagi. Duduk rumah baru kita ni. Tapi oleh kerana kita ni ada bakat dah untuk mendengar, mana ada sifat pendengaran. Nisbah dengan kuliah malam ni akan disampaikan oleh ustaznya, akan tubik suara ke mulut dia yoya. Kita ni ada sifat pendengaran. Layak tak kita nak mendengar? Layak. Layak. Suluh dia panggil, patut, padai, layak, mampu. Itu. Tapi dengar tak lagi betul tadi? Dok lagi muka kuliah malam ni bukan betul tadi. Tak dengar lagi lah. Tapi orang panggil pekak tak? Pekak pun kita ada sifat pendengar, kita layak untuk mendengar. Itu mana gitu lah. Itu contoh itu. Contoh fita'akulil akli dia panggil, pada segala fikiran-fikiran akal, secara fikir akal. Baik. Lepas tu bila Allah Ta'ala buat kita sengoti ni, ada kita. Allah ijad, Allah menciptakan kita. Minal adami ilal wujudi. Daripada tak adanya dulu kita, ada boh tubik kita. Tubik kita boh tu mula-mula tidak di alam ni dulu. Alam roh dulu. Tu Nabi kata kan, al arwahu junudum mujannadah, dalam hadis Sahih Bukhari tu. Bermula roh-roh ni hidup di alam arwah mula seperti askar-askar yang berbaris. Mana-mana hok saling berkasih sayang dah di dulu, maka di dunia kasih sayang pula. Mana-mana hok saling cengik mata dah dulu dah tu. Gini dah dulu. Balah kelik lah dia mula di dunia ni nanti. Hidup dah kita di alam arwah. Maka Tuhan dengar dak roh kita dulu di alam arwah. Mula kita ada dah di alam arwah. Dengar. Dengar di alam arwah tu bila Tuhan buat kita ada di alam roh dulu. Maknanya ta'luq tanjizi hadis dipanggil. Tanjiz tu makna lulus. Bila lulus? Hadis baru. Baru bila? Bila benda tu ada, baru Tuhan dengar sengoti dia panggil. Dengar sengoti bila? Bila benda tu ada? Bila dia ada? Bila Tuhan buat ni ada di alam arwah. Duk siapa masa Tuhan tentu kata kita ni dalam alam arwah tu berhenti dah. Mana? Masuk ke alam rahim. Masuk roh kita alam rahim. Tak ada lah kita di alam arwahnya. Masuk di alam rahim. Soalan nak tanya. Tak sedap kot kita seorang kecek. Nak ajak demo kecek juga dah ni. Nak tanya soalan. Soalan nak tanyanya Tuhan dengar ke tak kita di alam roh? Dengar ke tidak? Cuba jawab. Bukan semua kecek panjang. Dengar ke tidak? Kalau jawab dengar. Tidak. Dengar ke tak? Dengar juga. Dah tak ada dah di alam roh tu. Masuk di alam rahim dah. Tuhan dengar tak kita di alam roh? Kita duduk alam rahim dah. Dalam perut mak dah ni. Alam roh tak ada lagi dah. Dengar molek. Molek tu. Rupa masalah. Di alam arwah kita sudah tidak ada berpindah masuk ke alam rahim. Soalan nak tanya ketika mana kita berada di alam rahim, Allah dengar tak kita berada di alam roh? Sudah. Pening dah dia. Dengar ke tidak? Dengar. Tak berani nak jawab. Tadi ada sifat pendengaran Allah bertakluk dengan benda ada. Lepas tu kita tak ada dah di alam roh, di alam rahim. Soalan hok tanya tu hari dengar tak kita di alam roh dah, kita tak ada dah. Dengar tak? Dak lah jawab dia. Lepas tu Tuhan dengar kita di alam
rahim. Perak tu. Kenapa tak? Sebab apa? Tuhan dengar di alam rahim pula. Dah kita ada dalam alam rahim, okey? Tuhan bertakluk sifat samaknya dengan ada, dengan benda ada. Kita ada mana? Ada di alam rahim. Cukup 9 bulan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang tolakmu keluar daripada perut mak-makmu dalam keadaan mu tak tahu gapo sekarang. Cukup 9 bulan bon tubik kita daripada alam rahim ke alam dunia. Soalan nak tanyanya soalan sama juga. Tuhan dengar ke tak kita ada lagi di alam rahim? Tak adalah jawab dia. Lepas tu Tuhan dengar kita di alam dunia. Sebab apa di alam dunia pula Tuhan dengar kita? Dah kita ada di alam dunia ni. Tu. Lepas tu alam dunia sampai bila? Sampai kita sampai ajal. Tak tahu bila lah. Kalau ni tak boleh ayat 9 bulan ke apa ni. Tak sama ajar orang ni. Nah, tapi kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa masa keluar pula kitanya di alam dunia masuk ke alam barzakh. Soalan nak tanya Tuhan dengar tak kita lagi di alam dunia? Tak adalah. Lepas tu Tuhan dengar kita di alam barzakh. Sebab apa? Sebab kita ada di alam barzakh. Tuhan mendengar perkara yang ada. Nampak ni? Nampak? Cukup masanya tiup sangka kala yang kedua, bakit balik kita daripada kubur masing-masing, keluar balik kita masuk ke alam akhirat. Alam barzakh ni apa dia panggil? Tengah antara dunia dengan akhirat. Tubik kita pula ke alam akhirat. Soalan nak tanyanya Tuhan dengar tak kita di alam barzakh? Tak adalah. Sebab apa? Sebab kita ada di alam akhirat. Nampak dia dah? Tu. Habis itu masuk bunyi dia dah. Azan dulu tak? Okay. Rehat dulu. Biar cerna sikit dia tu dah. Takut. Tak ada kot dia berat-berat sakit kepala dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah.
La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammad al-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyah wa ba'athhu maqaman mahmudan innaka la tukhliful baik. Jadi pergi kemah situ dah. Kita reti dah tu. Sifat sama Allah, sifat pendengar Allah dengan takluk dia, dengan hijab dia maha mendengar tadi tu. Maha mendengar segala benda yang ada, sama ada benda ada tu zat dia hak qadim, sifat dia hak qadimah. Sedia kalau lagi dia maha mendengar makna takluk tanjizi qadim, atau benda hak ada tu benda hadisah, benda yang baru seperti kita semua ni. Zat kita, tubuh kita, warna-warna yang ada pada diri kita, suara kita semua benda ada ni Tuhan maha mendengar belaka. Bila kita tu ada tanjizi hadis, belum kita tu ada suluhi qadim. Gitu dah. Habis itu. Jadi ketika itu beza. Kita mendengar ke apa? Mendengar suara saja tu pun syarat pada adat tu banyak. Kalau tidak cukup syarat pada adat, maka mustahil kita boleh dengar secara adat. Secara adat bukan mustahil akal dah. Ni. Tu habis. Tak sama tak? Tak sama. Bila kita faham lagu tu, cuba kita tengok. Kebalikan dari sifat ini adalah as-samamu, yang berarti tuli. Mana kebalikan ni lawan dia lah. Lawan sama, lawan pendengaran. As-samamu ialah tuli, pekak. Lawan ni orang apa? Tak boleh beripus sekali. Dia tak boleh beripus sekali dua tu. Kalau ada sifat pendengaran, tak pekak. Kalau tak ada sifat pendengaran, pekak. Kalau pekak, tak ada sifat pendengaran. Ya dua tu. Apa kita dah sebut dah lah. Tengok orang masuk kereta kok parking OKU. Turun. Mana parking OKU? Nampak stiker tak ada OKU dah. Kita bertanya dia, awak ni cacat ke? Orang kurang upaya ke? Dia berkata, saya ni tak ada sifat pendengaran. Dia cakap lagi tu, dia jawab gitu. Kita berkata, pekak. Tiba-tiba kata, dah, saya tak pekak. Saya tak ada sifat pendengaran. Tapi saya tak pekak. Boleh terima ke tu? Kita kata, iyalah tak ada pendengaran tu pekak lah. Tak. Saya tak ada sifat pendengaran. Tapi saya tak pekak. Dah, tak ada sifat pendengaran tu pekak lah. Bengong. Saya tak pekak. Orang ni tak reti tu pendengaran tu apa. Kalau tak ada sifat pendengaran berarti pekak. Kalau ada sifat pendengaran berarti tak pekak. Gitu ya. Maka bila kita isbat, kita kata mesti Allah ada sifat pendengaran, sifat sama, dengan makna yang kita sebut dah tadi tu. Dah. Makna kita boleh beza dah. Pendengaran kita, pendengar Allah tidak sama sekali-kali. Maka tentu tidak lawan dia. Lawan ni makna hak tak boleh beripus sekali dengan dia. Itu mana lawan. Bukan makna gocoh lawan tu. Ni fofok Wahabiah kena ulas sama. Sebab apa? Dia mau duk ulas tu. Apa mengaji sifat 20 tu? Allah wujud, artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tadi ada Allah. Lawan tak ada dah Allah. Dia faham lagu tu. Ni. Orang bengong mana mengaji lagu tu? Dia seorang hak mengaji bodoh lagu tu. Lawan tu makna hak tak boleh beripus sekali. Itu maknanya. Lawan tu maknanya did. Dalam bahasa Arab panggil did. Maka ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan ni tak boleh beripus sekali. Kalau dah dia ada sifat pendengaran, maka pekak tu dah tak ada. Mana boleh dia ada pendengaran, dia pun pekak. Kok mana? Dia tak ada sifat pendengaran, dia tak pekak. Kok mana lagu tu? Dari sini. Dia tak boleh beripus dua-dua tu. Tak boleh beripus sekali. Itu mana? Jadi kalau kita baca kitab Jawi kata lawannya lawan sama, lawannya lawan pendengaran. Apa maksud lawan? Yang tak boleh beripun sekali dengannya dengan sama. Itu maksud dia. Iaitu lawannya tu apa? As-samamu tuli.
au fi makna somami, atau pada makna tuli, pada makna pekak. Mana? Seperti pendengaran kita. Pendengaran kita ni sama dia panggil, sama juga. Nah, tapi fi apa dia panggil? Tu pada martabat ketuhanan. Tu fi ahkamil ilahiyah, pada hukum ketuhanan sama yang ada pada kita ni fi makna samami, pada makna pekak. Betul tak? Pada makna pekak. Jadi kalau kita ingat Tuhan ni ada sifat sama seperti kita juga, di telinga, patu dengar suara, kena kuat. Kalau bisik Tuhan tak dengar ada. Berat lagu tu. Tak betul iktikad dia tu. Kafir orang tu. Nah, dia nak ngopak dia bisik. Jahat mama. Orang nak bisik dengan kawan. Jangan kuat-kuat, takut Tuhan dengar. Nah, lagu mana? Yang iktikad Tuhan ada sifat sama juga. Tapi sama Tuhan tu apa dia? Apa? Dengar suara. Tu pun kena kuat, kena derah. Kalau slow tak dengar. Cuba kita. Kalau slow orang bisik telinga orang lain, kita dengar tak gapo dia bisik? Tak dengar dah. Sebab tu kalau duk 3 orang Nabi lari duk bisik 2 orang. Apa? Hak suara kita sedap dah. Puan 2 ekor ni bisik. Kita 3 orang duk sini. Ngopak aku dah ni nanti ni. Tak boleh. Ya? Tu lagu tu. Kalau orang iktikad lagu tu kafir dia. Walaupun dia iktikad Allah ada sama. Allah ada tak sifat pendengaran? Ada. Tapi pahaman dia, makna sifat sama Allah seperti kita. Mana? Dengan suara, kena kuat, ada adat dia, syarat-syarat pada adat. Kena dekat hanya dengan suara. Kalau slow tak dengar ada. Kena jelas, bau putih, bau kalau etikot lagu tu ngaji sifat 20, kafir juga. Tak sapa ke ahli sunnah. Jangan kata tak sapa ke ahli sunnah. Nak sapa ke Mu'tazilah pun tak. Mu'tazilah kata bukan kami tak etikot lagu tu. Kata ni teruk benar ni, juhalak ni. Sebab tu kata lawannya lawan sama Allah, lawan sifat pendengar Allah, lawan ke mana? Tak boleh beripul sekali dengan sifat pendengaran Allah, ialah as-samamu, pekak tuli, au fi makna samami, atau pada makna pekak tuli. Mana pada makna pekak tuli? Seperti pendengaran kita. Hakikatnya kalau Tuhan tak bagi dengar, walaupun kita ada pendengaran, kita tak dengar. Betul tak? Ada pendengaran bawa kereta. Orang banyak kali tak dengar. Popoknya tepuh juga di beda. Tengok mana kau dia. Kata orang lepas kena tepuh beda, turun-turun tengok habis kereta, rosak habis. Orang kata, "Saya banyak kali dah tadi. Nak uyak amarah kau. Awak tak dengar kau?" Tak dengar. Tak dengar. Tak apa. Tak ada kata, pekak tak gitu dah. Tak dengar. Dia ada sifat pendengaran. Tak dengar apa maksud? Tak diberi dengar oleh Tuhan. Nak mana? JKA tu letak banyak dah saya buat tu. Cak pala korok pergi steering lah, ngam natal lembu kubah lah. Tapi nya Tuhan tak win apa. Nya bawa laju lekong tepuh lembu balik kereta. Biar je gitu. Di highway Lebuh Raya Pantai Timur tu lepoh habis balik kereta. Nak mana ke dia? Jika kata kami tak dah sibuk cak korok cak natem ke apa tepi tu. Kata saya tak tengok. Tak nampak dia kata. Tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Ada ke? Tu. Sebab hak bagi nampak, hak bagi dengar Allah. Tu. Sebab tu hakikatnya kita pada mana tak ada sebenarnya. Bukan tak ada sungguh, pada makna saja. Bukan tak ada. Lama jadi Jabariyah. Ada kita ni, ada sifat pendengaran, tapi pendengaran kita nak diletak pada hukum ketuhanan pada makna pekak juga. Itu fi maknal pekak dia panggil ni. Fi makna samami. Habis. Kemudiannya nanti kita sambung pula firman Allah Taala. Sebab apa tu kita nak sambung? Sebab kita kena bahas asing ni firman Allah Taala ni. Tu dalil sifat sama, basar dan kalam. Kalau kita mengaji kitab-kitab lain lah. Kalau hak buku Indonesia ni tak ada arah lah. Mungkin dia wallahu alam lah, kita sengka baik. Barangkali Kiai Muhyiddin ni nak buat mari semua dalil Quran belaka, dalil Quran hadis ni, supaya orang-orang hak kata tak ada daripada Quran hadis ni sifat-sifat 20 ni, tu nak jawab hak tu barangkali. Tapi kalau kita ngaji kitab-kitab yang lama, kitab-kitab turah,
kitab Aqidatun Najim ke, Miftahul Murid ke, Zahratul Murid ke, ikutlah. Atau kitab Arab Matan Umil Barahin Akidah Sanusiyah ke, ikut. Dia panggil apa? Cara disiplin ulama kalam, ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama akidah ni, sifat-sifat lain semua dia sebut dalil akal sahaja. Dia tak sebut Quran hadis. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sam'a, apa wujud, kida, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat. Tapi masuk sifat sama, basar, kalam, ulama sebut qala Allah. Bermula dalil nakli yang menunjuklah ia dalil di atas mesti bersifat sama atau basar atau kalam. Tentu tidak lawannya, tentu tidak dia pekak atau pada mana pekak, atau buta atau pada mana buta, atau bisu atau kelu, ialah firman Allah Ta'ala atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gitu? Bapa tiga sifat nanti ni, tiga sifat sama bahasa kalam ni disebut dalil Quran hadis. Kemudian baru dalil akli. Ni kita kena to be continue. Sebab panjang ke tidak? Kau tadi pun takut sakit otak dah kita. Dak ni. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti firman Allah Ta'ala, innahu huwas sami'ul alim. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Sebab ada tu, ada ilat dia, ada alasan sebab apa ulama dulunya buat gitu. Sebab kita sebut sikit lah, takut kita mikir sendiri. Tuhan kalau pekak buta bisu apa salahnya? Boleh dia mikir itu. Sebab apa? Dia tengok hak zahir ni, dia panggil qiyas syahid alal ghaib. Salah mana? Dia kata tengok ada orang buta, orang pekak, orang bisu banyak boleh buat kerja buat tu. Orang buta hafal Quran ramai mana? Betul tak? Orang pekak, orang bisu boleh buat macam-macam kemahiran, buat gubah bunga lah, masak pandai. Apa salahnya kalau Tuhan pun lagu tu dia boleh buat langit bumi ni? Nak jawab mana? To be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Cumanya minggu depan tu kita tak ada dah. Kita ada jemputan di Kelantan. Minggu ni di Johor, cuma hujung minggu. Tak kena hari ni. Jadi bulan depannya 5, 6, 7 tu hamba tak ada. Hamba bawa orang ganti lah. InsyaAllah bawa orang ganti, jangan bimbang. Tidak akan kosong insyaAllah. Sebab hamba ada jemputan di luar. Jadi kita jumpa insyaAllah, mudah-mudahan panjang umur hujung bulan depan. Sambungnya dia tu tanda molek. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.